Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat petang untuk mereka yang belum kenal, untuk anda yang belum kenal, nama saya Dr. Wahizat bin Daud dari Klinik Sabah, dari Sunat Home, Kota Kinabalu, Sabah. Kepakaran saya ialah membantu kaum lelaki dewasa dan kanak-kanak untuk bersunat dengan selesa, cepat dan selamat bagi mendapatkan burung yang sihat, bersih dan menjadi idaman wanita. Saya juga adalah doktor perubatan keluarga yang membantu pasangan yang masih lagi belum mendapat anak untuk membuat pemeriksaan awal kesuburan sebelum saya rujuk mereka untuk berjumpa dengan doktor pakar kesuburan di hospital swasta ataupun hospital kerajaan. Okey. Petang ni saya nak discuss pasal ubat-ubatan dan penjagaan luka lah, luka sunat. Okey. Jadi tanpa melengahkan masa, saya nak ceritakan, okey, sekiranya anda atau anda punya anak atau adik-beradik atau saudara mara datang untuk bersunat, selalunya bila pulang, kami di klinik akan bagi uncang ubat lah. Uncang ubat dalam ni sebab apa? Ada setengah klinik saya beritahu daripada, tak kira lah di Semenanjung ke atau di Sabah, Sarawak, ada setengah klinik yang doktor dia orang hanya bagi ubat sapu sahaja. Kalau pergi di hospital kerajaan atau klinik kerajaan, kadang-kadang dia orang pun bagi hanya ubat sapu dan mungkin juga ubat tahan sakit. Itu sahaja yang selalunya dia orang bagi. Tapi kalau datang ke klinik kami, saya bagi lebih sikit lah. Kita bagi lebih sikit sebab kita nak dia punya luka tu benar-benar berada dalam perhatian. Kita nak dia punya luka tu dielakkan daripada kena jangkitan, dan juga kita nak dia punya luka tu cepat sembuh. So kalau katakan anda bawa anak punya saudara mara datang untuk bersunat, maka inilah yang kita akan buat. Atau sekiranya anda ada pasangan lelaki, tak kira lah suami ke ataupun boyfriend ke ataupun bakal suami yang masih belum bersunat pun, benda yang sama juga kita akan bagi. Okey. Ken jelas. Terima kasih Shima, terima kasih Norin Mardina. Waalaikumsalam Nurhas Nizi. Zainul, Waalaikumsalam. Hidayah. Bagus kamu pergi sunat resisi saya. Okey, terima kasih kerana dia pergi tag Muhammad Bazli. Fauzia, terima kasih. Okey, jadi bila datang sunat, selalunya kita akan bagi inilah uncang ubat. Kalau ada apa-apa nak soalan, ada soalan nak tanya, tanyalah. Oh, yang ni lama punya ni. Tapi tak apa, tunjuklah apa yang selalunya kita bagi untuk mereka yang datang bersunat. Ada ubat. Okey. Jadi apa yang kita bagi, selalunya kita bagi ubat. Kalau kami di klinik, kita bagi 3 jenis ubat. Satu ubat makan, satu ubat cuci, satu ubat sapu. Okey. Ubat makan, ubat cuci dengan ubat sapu. Ubat makan ni terdiri dari 3. Ubat makan selalunya saya bagi 3. 3 ubat makan. 1, 2, 3. 3 ubat makan. Yang ubat makan yang pertama ialah kita selalunya bagi Panadol. Ini untuk budak-budak. Untuk budak-budak kita bagi Panadol. Kenapa nak bagi Panadol? Sebab kita nak budak-budak ni selesa. Kita nak bagi budak-budak ni senang tidur, malam tak menangis. Dan Panadol sudah cukup baguslah untuk kanak-kanak. Yang kita gunakan Parasil. Nampak tak? Kalau tak nampak, anggap boleh nampak je lah. Panadol selalunya 1 biji 3 kali sehari. Selalunya dalam masa 3 hari, luka tu akan rasa sakit tu akan kurang. Kebanyakan kanak-kanak yang kita cakap dia punya kulit kulup dia tu yang tidak melekat kepada glans penis tu, dia mudah dan lebih cepat untuk sembuh. Tapi kalau katakan dia punya glans dia tu melekat dengan kulit kulup, maka dia akan rasa lebih sakit dan dia akan, kita cakap, dia punya penyembuhan dia akan jauh lebih lama. Jadi ubat tahan sakit sangat penting. Untuk satu, penting untuk waktu malam supaya dia senang tidur, dia selesa tidur. Yang kedua, waktu kita nak cuci, sometimes ibu bapa, kadang-kadang kita tengok anak kita sikit baru kena pegang sikit dah kan, sakit. Jadi itu akan menyebabkan ibu bapa boleh panik. Jadi bila kita bagi ubat tahan sakit, dia akan kurang rasa sakit dan kita boleh cuci dia. Jadi ubat tahan sakit 1 hari makan 3 kali. Ini yang pertama. Ubat yang kedua yang saya bagi ialah ubat antibiotik. Antibiotik ni ubat bunuh kuman lah. Bunuh kuman kita bagi selalunya amoxicillin. Buka ni. Amoxicillin. Yang ni pun kita bagi untuk 3 hari. Cukup untuk just cover itu luka daripada kena jangkitan kuman lah.
Satu hari 3 kali pun sebiji. Yang ni dia punya dos dia 250 mg. Yang saya tak jual ubat lah. Yang ini bukan ubat untuk jual, tapi ini ubat untuk kita bagi tahu ibu bapa ini adalah ubat-ubat yang perlu dimakan untuk mempercepatkan proses penyembuhan luka. Jadi bila kita bagi ubat antibiotik ni, dia kadang-kadang kanak-kanak ni dia kalau jenis yang lasak, kadang dia tak pandai jaga luka dia sendiri. Kadang dia lepas kencing, kadang dia tak cuci dengan bersih. Kadang-kadang dia pakai seluar, mungkin seluar dalam dia kotor, tak bersih kan. Sebab selalunya bila saya sunat, lepas sunat pakai laser kan, lepas 2 hari dah boleh pakai seluar, tak jadi masalah. Jadi kadang bila seluar tu tak bersih ke apa ke, dia boleh menyebabkan jangkitan kuman. Jadi bila kita bagi antibiotik ni, dielakkan daripada jangkitan kuman tu berlaku pada luka. Yang dua. Yang ketiga, ini ubat ketiga lah. Ubat ketiga ialah ubat papis, ataupun ubat untuk kurangkan bengkak. Ini ubat untuk kurangkan bengkak pun lebih kurang untuk 3 hari je. Ubat bengkak ni untuk mengurangkan dia punya bengkak, sebab selalunya lepas sunat, kawasan luka dan kawasan yang kita jahit tu kadang-kadang dia berbengkak. Bengkak mungkin sebab ada sedikit hematoma, ada sedikit pengumpulan darah. Mungkin juga disebabkan oleh kita bagi LA, kita bagi anestetik kawasan tu kan, banyak terlebih, maka dia membengkak. So kadang-kadang bengkak ni kadang rasa tak selesa. Jadi kita bagi ubat ni untuk kasih surutkan tu bengkak. Okey. Jadi inilah 3 ubat makan. 3 ubat makan yang kita bagi untuk mereka, kanak-kanak lah especially, yang datang untuk bersunat. Jangan pelik kalau katakan anda pergi ke tempat lain, klinik lain ataupun hospital ataupun klinik kesihatan kerajaan, dia orang tak bagi ubat makan. Dia orang bagi Panadol sahaja. Itu je yang dia orang bagi. Panadol dengan ubat krim. Itu je yang dia orang bagi kadang-kadang. Jadi kita bagi lebih sikit lah, Panadol, ubat antibiotik dan ubat untuk bengkak. Okey? Ada soalan tak? Ada soalan? Saya tengok dekat sini, siapa lagi yang ada ni? Annie Joseph, Qayyum Supia, selamat petang. Fida Fatih, Nurul Iklima tanya apa ni? Apa pendatang benda tu? Okey, soalan yang sangat bagus. Tentang bersunat waktu bagi bayi lelaki. Okey. Memang sekarang memang sekarang ada trend ibu bapa sekarang yang suka sunat anak dia orang lebih awal ni maksudnya lepas lahir je kalau boleh dia orang nak sunat. Ada setengah medical center ataupun pusat perubatan swasta lah, hospital swasta yang ada pakar bedah pediatrik yang biasa buat. Dia orang akan buat sunat pada umur bayi di bawah 2 bulan. Ada setengah pakar yang buat sunat bayi pada umur di bawah 2 bulan. Jadi kadang-kadang dia orang start pada hari ke-7 tu dia orang dah sunatkan. Baby yang dah berumur hari ke-7 tu dia orang sunatkan. Daripada umur 7 hari sampai umur 2 bulan. Ini adalah ada sekarang punya pattern ibu bapa yang ada nak anak dia cepat sunat. Dan selalunya bila kita sunat waktu kecil ni, satu, dia punya luka dia lebih mudah untuk dijaga dan dia lebih cepat sembuh sebab dia punya kulit baby ni sangat nipis, dan bila dia sembuh, dia sangat cepat. Dan kenapa kita kena buat baby punya sunat ni lelaki di bawah 2 bulan? Sebab bila baby tu dah berumur lebih 2 bulan, dia dah boleh bertiarap. Bila dia dah boleh bertiarap, dia akan menyebabkan luka dia susah nak sembuh, susah nak jaga. Jadi bila baby tu baru berumur 1 bulan, 1 bulan setengah kan, dia orang masih lagi tak boleh bertiarap, tak boleh bergerak. So dia punya luka sunat dia tu adalah lebih mudah untuk kering dan lebih mudah untuk jaga. Walaupun kena air kencing, selalunya dia tak jadi masalah sebab air kencing baby ni dia sterile. Sterile ni maksudnya dia tak ada kuman. So selalunya kita akan cuci macam biasa, dan dia selalunya penyembuhan dia sama. Cuma baby selalunya kita tak perlu bagi banyak ubat. Selalunya kita bagi ubat krim sudah cukup. Kadang ubat makan pun tak perlu. Sebab susu ibu pun dah cukup bagus. Okey, Jeremy kan? Norin tanya, Dok tanya kalau lepas sunat boleh kena air tak? Ada yang kata tak boleh kena air. Boleh, tak ada masalah. Kalau saya,
kita tak ada masalah untuk kena air atau tidak. Sebab selalunya apa yang saya buat lah, selepas sunat tu kita akan balut. Kita akan balut kawasan luka. Kawasan luka tu dibalut untuk 24 jam. Lepas 24 jam, luka sunat tu boleh balutan tu boleh dibuka. Bila dah buka boleh mandi macam biasa. Mandi macam biasa, cuci macam biasa, tak perlu pantang mandi. Selalunya first 24 hour, dalam 24 jam pertama tu sahaja yang kita cakap lap sajalah badan. Lepas 24 jam, lepas dia punya balutan tu sudah boleh buka, dah boleh cuci, dah boleh mandi, tak ada masalah untuk kenakan air pada kawasan luka. Cuma bila lepas mandi tu nak cepat-cepat kena kasih kering. Bila dah kasih kering, kita cuci. Yang ini cecair pencuci. Selalunya saya bagi chlorhexidine lah. Kita balik. Yang ini cecair pencuci chlorhexidine lepas mandi untuk gunakan kapas, ambil kapas, cuci, kenakan dengan air tu. So, kenakan dengan itu chlorhexidine dan kita cuci dia punya luka. Okey? Bila dah cuci dengan luka, kita ambil tisu bersih, kasih gelap, baru kita sapu, ubat krim. Krim ni lah krim antibiotik. Tak jadi masalah untuk kena air. Norhaslina, macam mana dengan pemakanan? Okey, kalau tanya saya sebenarnya tak ada pantang. Tak ada pantang selepas bersunat. Cuma ibu-ibu ataupun bapa-bapa atau datuk-datuk, nenek-nenek kita dulu cakap lepas sunat nak kena berpantang makan ni. Contoh macam telur tak boleh makan, daging tak boleh makan, yang seafood tak boleh makan, udang, ketam, sotong tak boleh makan sebab dia takut gatal kan. Sebenarnya tak ada bukti saintifik. Cuma kalau katakan anda nak berpantang tak jadi masalah. Sebab anda boleh still makan ayam dengan ikan. Kalau rajin cari ikan haruan. Kalau tak rajin cari ikan haruan, beli je pati ikan haruan. Pati ikan haruan daripada farmasi, itu pun dah cukup bagus untuk penyembuhan luka. Choi Hussein, soal untuk berapa paling sesuai untuk sunat? Okey, kalau katakan yang saya cakap tadi dalam sesi tadi, yang awal tadi saya cakap ada setengah ibu bapa yang suka sunat anak dia pada awal kelahiran, hari ke-7 sampai 2 bulan tu kadang-kadang dia orang dah sunat pada waktu tu. Tapi bila dia dah terlepas 2 bulan, selalunya kita untuk saya lah, secara mengikut pengalaman saya, kita buat sunat balik semula. Katakan dia tak sunat waktu baby, kita buat sunat semula pada umur diorang ni start 6 tahun, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi waktu ini adalah waktu yang sangat bagus untuk bersunat. Sebab pada waktu ni kulit masih lagi nipis. Salur darah masih kecil, dan juga dia punya dia tidak liat lah, kulit masih lembut dan belum liat. Jadi pada waktu ni dia punya penyembuhan dia lebih cepat, penjagaan luka lebih mudah, dan juga oleh kerana dia punya kulit dia masih nipis, dia punya parut dia tak begitu teruk lah macam kalau katakan mereka dah dewasa. Bila sudah dewasa, kulit sudah tebal, sudah liat, dan juga dia punya bila sudah tebal, sudah liat, dia punya penyembuhan akan ambil masa yang panjang, dan dia punya luka dia akan nampak, parut dia nampak lebih jelas lah pada mereka yang dewasa. Jadi kenapa saya buat pada umur 6-7 tahun ke atas? Sebab pada waktu ni mereka dah boleh dengar arahan, mereka dah boleh jaga sendiri dia orang punya luka. Jadi ibu bapa kadang-kadang hanya monitor je lah, tak payah nak tolong cuci, dia orang boleh cuci sendiri. Dan juga dia orang juga boleh, kita cakap dia orang boleh tahan sakit. Yang ini yang penting, boleh tahan sakit. Sebab kalau anda bawa anak-anak yang berumur 4 tahun, selalunya satu, mereka ni tak tahan sakit, dan apabila tak tahan sakit, bila kita nak buat, dia orang ni akan cuba meronta-ronta, menangis, kadang-kadang menendang, kadang-kadang menggigit. Jadi ini boleh menyebabkan kita punya prosedur tu tidak berjalan lancar. Boleh berlaku kecederaan. Jadi itu yang kita tak mahulah. Jadi kalau katakan di bawah 6 tahun tu, selalunya saya tak buat sebab mereka ni tak boleh nak dengar arahan, tak boleh baring dengan diam. Bila mereka banyak bergerak, kita takut ada kecederaan yang kita tidak ingini. Okey?
Elistan. Hai Dr. Selamat petang. Memang lebih baik sunat semasa bayi ke? Macam tidak cantik pula rupa hasil saya bila disunat masa bayi lagi. Oh, saya tak pasti pula. Yang ini saya tak pasti. Selalunya yang kalau katakan prosedur tu dibuat apa tu oleh doktor pakar yang kita cakap yang cekap lah, yang cekap selalunya dia punya cosmetically lah, secara bila kita tengok dia tak ada banyak beza pun antara baby ataupun kanak-kanak. Cuma tak tahulah, mungkin adalah apa tu dia punya bila dia potong tu mungkin tak cukup potong lah, mungkin ada kulit lagi ke, yang itu kita tidak tahu. Ini bergantung dengan siapa operator dia lah. Suplemen gamat tu boleh ambil tak Dok? Boleh, suplemen gamat boleh ambil, tak jadi masalah. Ini suplemen apa pun boleh ambil. Okey. Okey, jadi habis tu. Yang ni pasal ubat makan dah habis. Lepas tu ubat cuci lah. Yang ni ubat cuci yang kita bagi, yang ini chlorhexidine 0.4%. Ada setengah orang gunakan Dettol. Cecair Dettol pun boleh juga. Cecair Dettol pun boleh untuk cuci luka. Cuci luka. Dettol tu kena bancuh dululah, bancuh dalam air suam dan cuci. Yang ini tak payah bancuh. Dab saja begitu dan boleh cuci. Cuci, lap lah beberapa kali, lepas tu keringkan, baru sapu antibiotik krim. Yang ini kita bagi neomycin, gentamicin lah, gentamicin krim. Dia boleh krim, dia putih krim macam ni, krim putih, ataupun kadang-kadang kita boleh guna ointment. Ointment ni dia macam berminyak sikit, berminyak sikit. Yang itu pun bagus juga sebab bila berminyak dia tidak menyebabkan apa tu air dia tak masuk. Yang ini krim ni kadang-kadang dia air masuk, tapi kalau katakan dia disapu dengan betul dengan satu lapisan yang nipis, dia tak jadi masalah. Yang inilah dia punya ubat. Okey. Okey, jadi yang ini staff saya pun ada juga bagi tips penjagaan luka lah. Yang ini satu leaflet tips penjagaan luka selepas 24 jam. Saya bacalah sikit lah. Buka balutan dan cuci 3 kali sehari dengan menggunakan cecair antiseptik yang telah diberikan selepas mandi. Keringkan luka sunat dengan tuala, tisu yang bersih, sapukan krim di sekeliling tempat jahitan. Krim putih antibiotik sapu pada pagi, tengah hari, malam. Makan ubat yang telah diberikan mengikut dos yang masa yang betul, habiskan semua ubat, especially yang antibiotik lah. Okey. Jadi benang akan putus. Jadi nak kena bagi tahu juga, benang akan putus sendiri. Benang yang kita gunakan ialah benang yang kita cakap absorbable sutures. Absorbable sutures ni maksudnya kita punya enzim badan akan akan dissolve, akan kita cakap melarutkan benang-benang tu, sebab benang tu dibuat daripada usus biri-biri. Jadi yang sebelah luar dia akan putus sendiri, yang sebelah dalam dia akan larut dalam isi. So tak perlu risau, jangan suruh budak ni tarik terlampau awal lah. Bila dia tarik terlampau awal, kita takut luka di dalam belum sembuh, dia boleh terbuka. Okay. Pastikan anda berehat sepenuhnya dan jangan melakukan aktiviti yang lasak, especially kanak-kanak lah. Kadang-kadang bila dah lepas 2 hari, dia orang dah boleh pakai seluar, dia orang dah tak sakit, dia orang menaik basikal ke, main bola ke, melompat ke, dia akan menyebabkan boleh menyebabkan pendarahan, satu. Yang kedua, takut dia bengkak lah. Kalau Melayu cakap bentan. Bentan. Pastikan keadaan luka sunat sentiasa dalam keadaan kering dan bersih untuk mencegah proses penyembuhan. Okey. Jadi minuman dan makanan pun ada juga yang dihalang. Yang perlu dielakkan. Kat sini alkohol. Yang ini untuk dewasa, begitu bagi untuk dewasa. Makanan yang menyebabkan alergik, makanan yang pedas. Pedas pun tidak digalakkan. Kat sini lah telur, daging merah. Itu sajalah. Kurangkan aktiviti berat. Berikan ubat sakit. Kalau katakan buat selalunya lepas sunat, kalau buang air kecil tu tak sakit sebab kita tak kacau dia punya tip tu, kita tak kacau, kita hanya potong kulit di keliling dia tu, dekat sebelah bawah kepala dia situ. Jadi selalunya dia tak sakit. Sakit hanya apabila kalau katakan air kencing tu kena pada luka, jadi nak kena cuci dia bersih. Okey, kadang-kadang bila budak ni lepas sunat, dia punya kepala tu masih lagi sensitif. Sebab sebelum ni kepala dia ditutup oleh kulit kulup. Tapi bila kulit kulup kita sudah kita potong, jadi kepala dia tu dah tak tertutup oleh kulit lagi. Bila tak tertutup oleh kulit lagi, dia akan rasa sensitif. Dia rasa sensitif untuk beberapa hari. Kadang-kadang sampai sebulan dia rasa sensitif. Jadi itu adalah biasa. Nak kena perlahan-lahan pakai seluar lah. Pakai seluar dan sentiasa pastikan pakai seluar dalam. Jangan tak pakai seluar dalam, takut nanti
dia punya glans penis dia tertarik, terkena sepit dengan zip seluar. Okey, habis sudah. Jadi dia punya betul kita punya ubat-ubatan yang diberi selepas sunat. Sebab apa saya nak terangkan ni? Sebab ramai hari ni 7 orang, 8 orang datang sunat. So bila kita dah terangkan yang ni, hopefully mereka boleh tengok balik video ni dan boleh amalkan. Mana tahu kalau mereka tak tahu. Okey, nanti kita dapat kita bagi beg ni free. Beg yang cantik ni. Dan juga sijil. Ada sijil. Untuk kanak-kanak kita bagi sijil keberanian lah. Yang ni untuk sebagai bukti yang mereka telah bersunat, dan mana tahu ada bakal mentua yang mau minta yang mau minta sijil. Nak tahu pastikan sama ada dia sudah bersunat ataupun belum. Okey. Jadi sampai sini saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.